Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wal-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahri wan nisyan برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Musi Masjid serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, yang dimuliakan pegawai penggerak masjid Dun Bentayan, tuan-tuan haji, para hajat, para asatidah yang sedang hadir dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya wajib kita panjatkan syukur serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah, inayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka di subuh hari ini sekali lagi dengan rahmat kasih sayang Allah pada kita, dibantu kita serta diizinkan kita untuk terus berbuat taat kepadanya.
Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini, Allah bantu dan izin kita untuk taat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah taat yang sebenar-benar taat, iaitu dalam kita mendirikan sembahyang itu taat kepada Allah, dan dalam keadaan taat kepada Allah itu taat kepada Rasul. Kita tidak tinggalkan salat fardu yang 5 itu secara berjamaah di mana tempat adzan diazankan. Ia disebut dalam hadis hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajuli, sembahyangnya seseorang itu fi jamaah, dalam keadaan dia berjamaah, tad'afu ala salatihi, adalah lebih ganjarannya berbanding dengan orang yang solat fi suqihi, solatnya di pasar-pasar, wa baitihi, dan solatnya di rumah-rumah. Berapa perbandingan Allah Ta'ala kurniakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perbandingannya jaraknya 25 dhifah, adalah lebih daripada 25 ganjaran kelebihan. Biasa kita dengar 27, 27. Hari ni kita dengar 25 macam mana ni? Tak ternafi yang 27. Cuma disebut yang kita nak pegang ni orang yang solat sendiri-sendiri, solat di pasar-pasar, solat di rumah-rumah, solat di pejabat-pejabat. Contohlah, solat di mana-mana dia suka dia. Dia tak nak solat di mana tempat Allah suka. Dia suka-suka dia lah begitu. Jadi orang yang solat di tempat Allah suka ni dapat 25 dhifan, lebih 25 ganjaran pahala. Lebih 25 kali lipat dah disebut berbanding yang solat disebut tadi di mana? Fi suqi wa baiti. Kemudian wadzalika annahu iza tawadda'a, dan disebutkan apa bagi kita lah insya-Allah hal ini kerana apa? Kerana mereka itu yang ke masjid tu fa ahsanal wudu', dia wudu' dengan wudu' yang baik, wudu' yang sempurna, thumma kharaja. Syaratnya apa tadi nak dapat 25? Wudu' dulu sempurna di rumah. Ayatnya apa? Dia tak cakap wudu' kat rumah, tapi disebut thumma kharaja, kemudian dia keluar. Kalau daripada mana? Daripada rumah lah tu, ilal masjid, keluar pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa solat. Dia datang hari ni subuh, tak nak apa-apa pun, dia nak sembahyang saja. Dia datang subuh tadi ni kan, aku tak nak dengar kuliah, aku nak duduk saja. Sebab aku punya hajat, niat aku daripada rumah, aku dah wuduk, aku nak ke masjid, aku nak sembahyang. Lepas sembahyang aku duduk, aku tak nak pun dengar kuliah, tak nak. Aku nak duduk saja. Datangnya untuk apa? Untuk sembahyang. Itu pun beruntung. Untungnya apa? Untungnya yakhuttu khutwatan, setiap langkah yang dia langkahi wuduk dekat rumah, wuduk di rumah, tak nak apa pun, nak sembahyang je, illa rufi'at, Allah Ta'ala naikkan biha darajah, satu darajah dalam syurga. Sukanya Allah hari ini melangkah kaki ke masjid, satu langkah Allah naikkan satu darajah dalam syurga. Wa khuttu anhu biha khuti'ah, dan satu langkah itu Allah hapuskan satu keburukan, satu kejahatan. Allah hapuskan dosa. Satu langkah Allah naikkan darajah dalam syurga, dan satu langkah Allah ampunkan dosanya. Kerana apa? Kerana dia telah wuduk dengan sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, pergi masjid tak nak apa pun untuk dia solat. Ini yang duduk majlis ilmu ada ganjaran istimewa sendiri lain yang Allah sediakan dalam hadis bab ilmu sana. Dan disebut di sini apa dia? Fa iza shalla, dan dia itu nazalil malaikatu tusalli alaihi, dan orang yang datang tadi itu sekiranya dia sembahyang dan dia terus menunggu sembahyang, apa dia dapat? Dia dapat salawat daripada para malaikat selagi malam yuhadith, selagi dia belum berhadath. Apa sebutan malaikat? Allahumma salli alaihi,
Allahumma salli alaihi, Allah engkau rahmati orang-orang ini, Allah engkau rahmati dia lah. Itu permintaan malaikat. Selagi dia duduk belum berhadat, syarat tadi datang untuk sempurna, apa disebut? Allahumma salli alaihi, Allah engkau rahmati dia ni Allah. Kerana salawat kalau daripada malaikat ada Allah, malaikat mohon supaya kita dirahmati. Dan yang kedua dia kata apa? Allahumma rahamhu, ya Allah engkau kasih dia. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selepas kita duduk dapat ganjaran yang mudah-mudahan Allah Ta'ala sediakan bagi kita yang hari ini berlembut hati dengan masjid, dan mudah-mudahan dengan rahmatnya kasih sayang Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita melalui permintaan para malaikat. Dan kalau malaikat tak minta pun, mudah-mudahan kerana kita menyukakan Allah, kita datang ramai-ramai semarakkan solat 5 waktu di tempat azan diazankan, mudah-mudahan kita semua berada dalam maghfirah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi apa yang disebutkan, bila datang berjamaah, yang tak nak berjamaah tak mengapa, tak dosa. Jangan kita kata kau dosa ke tak salah berjamaah, tidak. Yang tidak datang berjamaah tidak dosa. Kenapa tak berdosa? Kerana ada yang salah berjamaah di masjid. Yang kita boleh katakan dosa engkau berserta aku. Kenapa? Masjid kosong, tak ada seorang pun yang nak salah berjamaah. Ini dosa. Dosa ini dosa yang tidak diampuni. Istighfar kepada Allah SWT di mana kawasan yang ada jemaahnya, ada penduduk kampung, tetapi masjid yang surau dibiarkan kosong. Kena istighfar banyak-banyak. Kerana dosa yang tidak diampuni ialah dosa meninggalkan jamaah. Maksudnya apa? Tak ada seorang pun berjamaah. Bila 2 orang datang berjamaah, satu kampung terlepas daripada dosa. Subhanallah. Siapa tanggungjawab? Siapa yang ambil tanggungjawab? Ini dah tuan-tuan. Kita pakat-pakat ambil tanggungjawab supaya orang kampung kita semua jangan dosa, kita datang. Dan insya-Allah yang datang diberi ganjaran berlipat ganda macam tadi. Jangan sembahyang kat rumah lah fardu, jangan sembahyang kat pasar lah fardu. Cari masjid, cari surau, insya-Allah Allah sediakan. Berikutnya makmum. Hari ini kita sambung lagi dalam masalah makmum. Makmum mengingatkan akan imam. Okey. Jika imam terlupa pada fi'li, yang lepas kan, jika imam terlupa pada bacaan. Kalau imam terlupa pada bacaan, jangan orang yang dekat dengan imam tu, siapa yang belakang tu lah yang dekat, jangan dia menyebut subhanallah. Jangan. Ini bukan tempat untuk dia sebut subhanallah. Tapi dia kena betulkan bacaan itu mengikut nazamnya Quran itu. Yang lepaslah jelas. Kalau salah macam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kita dengar dia sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kita tak boleh sebut subhanallah, tak boleh sebut. Bukan tempat nak sebut. Kita kena sebut apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebut penuh. Jangan kita sebut assalamu alayka. Assalamu alayka. Nanti dia susah Pak Imam nak cari apa benda nak sebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jumpa. Okey, jadi nak betulkan ikut nazam, sempurnakan supaya dia boleh sambung dengan sambungan. Kalau tak nanti dia tercari-cari lagi bingung Pak Imam. Itu namanya talqin. Kalau salah bacaan, ditalqinkan Pak Imam tu. Kalau salah bacaan, ditalqinkan. Perempuan pun kalau dia dengan dia, imam dia salah, ditalqinkan. Apa talqin? Diajarkan yang betul. Jangan ditasbihkan. Lelaki dengan lelaki, ditalqinkan imam itu. Bukan ditalqinkan la ilaha illallah, bukan tempatnya itu. Ditalqinkan dengan sambungkan bacaan, ataupun dimulakan dengan ayat yang tersangkut yang dia tak dapat cari jalan keluar. Selesai. Hari ini untuk perbuatan, dan yang lepas bacaan. Okey. Jika imam terlupa pada fi'li, pada kerja, pada perbuatan sembahyang, terlupa rukuk, terlupa sujud, contohnya terlupa duduk antara 2 sujud, tak mungkin. Terlupa duduk tahiyat akhir, tak mungkin yang itu. Lalu meninggalkannya, imam meninggalkan rukuk contoh, ataupun ingin mengubahnya, patutnya dia sujud kedua tapi dia naik ke rakaat kedua. Rakaat pertama lepas duduk antara 2 sujud, patut sujud kedua, tapi dia naik ke rakaat kedua.
Apa tertinggal? Tertinggal rukun lah tu. Maka sunat bagi makmum bertasbih. Dia tak kata wajib, dia kata sunat. Dan ini sunat yang dimustahabbahkan, sunat yang disukai tasbihkan Pak Imam tu bila dia diri. Makmum yang belakang, kalau makmum belakang bersama, semua berdiri, satu jemaah ada 500, semua diri, sujud sekali je. Maka kalau semuanya lupa, tak ada satu pun yang ingat, sembahyang tu insya-Allah Allah terima kerana semua dilupakan. Tapi kalau ada yang ingat, maka jangan lupa ditasbihkan Pak Imam itu. Apa tasbihnya? Sebut subhanallah, subhanallah. Dia tak ada kata pendapat berapa kali, cukup 3 kali. Dia tak nak membetulkan sembahyangnya, selamat jalan dia. Imam diri rakaat kedua, sepatutnya sujud. Patut sujud kedua, belakang dia sebut subhanallah, subhanallah. Patut bila sebut subhanallah, si Pak Imam bila diingatkan makmum, dia kena toleh belakang. Apa dia buat? Tengok belakang semua duduk. Maka imam dengan segala hormatnya duduk. Sebab makmum duduk, jangan makmum semua diri. Makmum pun sama saja meninggalkan sujud kedua. Kerana apa? Kerana imam berdiri, dia faham imam dijadikan untuk diikuti. Dia berdiri saja, solat dia batal. Kenapa batal? Kerana dia tahu belum sujud kedua, dia buat rukun qiyam yang berikutnya, solat dia batal. Imam berdiri batal tak? Imam tak batal, kerana imam punya kerja lupa atau tak sengaja. Yang kita ni nak betulkan, jangan kita diri. Nak memperbetulkan, kita berada di bawah sana. Jadi nanti imam turun, kita bersujud. Imam tahu apa tertinggal. Allahumma salli ala Muhammad. Ini cara nak membetulkan. Begitu juga imam kurang rukun. Di rakaat yang ketiga solat zuhur, imam terus duduk tahiyatul akhir. Si makmum jangan membetulkan imam di ketika duduk itu. Jangan makmum pun sama duduk subhanallah, subhanallah. Imam tengok belakang, makmum duduk. Apa imam nak buat? Bingung jadi imam. Nak betulkan, kerana imam tertinggal satu rakaat, maka yang nak membetulkan dan semua yang tahu tu diri. Dah diri baru sebut subhanallah. Nanti imam tengok belakang, semua berdiri, imam berdiri. Apa hukumnya? Sunat sahaja. Sangat disuruh sunat itu. Seterusnya, supaya Pak Imam itu menyedari kesilapan itu, dia punya dalil dia apa? An Sahl bin Sa'id as-Sa'idi, An Sahl bin Sa'idin al-Sa'idi. Kalau Jufri tengok, dia tak ada nun kecil tu, tanwin juga alif lam tu, ada nun kecil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nabahu syai'un fi salati walyaqul subhanallah. Ini dalilnya hadis riwayat Bukhari daripada Sahal bin Sa'id as-Sa'idi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertinggal atau tertimpa musibah, melakukan perkara yang tidak sepatutnya dalam solat, melakukan perkara yang tak sepatut dalam solat, itu satu musibah. Tertinggal tahiyat awal, bukan sengaja tertinggal, itu musibah. Musibahnya apa? Kerana tak khusyuk, kerana terlupa, itu musibah. Lagi apa? Tertinggal rukun, lagi musibahnya. Jadi sekiranya disebut sesiapa yang tertinggal ataupun tertimpa musibah, melakukan perkara yang tidak sepatutnya di dalam solat, hendaklah dikatakan kepadanya subhanallah. Siapa ni yang kena sebut? Makmum lah yang kena sebut subhanallah. Ingatkan, subhanallah inilah qadar tuma'ninah yang biasa kita amalkan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Subhanallah, itu rukuk. Subhanallah. Ni nak sebut dari kat sini ni, bagus juga. Ada yang bertanya kita, adakah kat sini masjid ni sudah ya? Di masjid sebelah sana, imam daripada qiyam rakaat 1
untuk rakaat 2. Ni yang bertanya lah, bukan mesti sini. Imam baca Allah, takbir intiqalat, Allahu Akbar, tetapi ke dalam keadaan dia sudah sujud. Disebut Allahu Akbar, tapi disebut tu di keadaan dia sudah sujud, bukan nak pergi sujud. Adakah sembahyang yang sah? Sembahyang yang sah, saya jawablah sah sembahyang. Tetapi takbir itu bukan tempatnya. Dalam sujud bukan tempat bertakbir, dalam sujud tempat bertasbih. Dalam turun dia tak baca apa-apa, senyap. Dahi dah jatuh ke tempat sujud, baru disebut Allahu Akbar. Dia punya panjang tu kena tu, haji. Panjangnya kena tu. Yang muskil tu. Dia macam ni lillahi, bukan masjid sini. Masjid lain tanya. Dia tanya pun yang tanya ni di masjid lain juga. Sebab tak tahu masjid mana. Sebab saya tak pernah berkuliah lah guys. Yang tanya dia kata di masjid sana. Masjid sana mana pula ni, saya tak tahu. Jadi bagi kita itu takbir tu bagus, tapi bukan tempatnya. Kita ambil je lah nama takbir intiqalat, takbir mengiringi rukun, kan bagus kan kalau kita faham macam itu. Lepas qiyam, lepas sami Allahu liman hamidah, rukun kan sujud, mengiringi rukun, nak pergi sujud, itu takbirnya. Lepas sami Allahu liman hamidah, mengiringi rukun, Allahu Akbar, itu kenalah tu. Cuba kita sendiri kita latih, gunakan betul-betul takbir intiqalat. Separuh jalan pun kalau boleh tidak. Separuh jalan pun digosokkan, jangan penuhkan. Kena pada tempatnya. Okay. Nak sebut tadi tentang tasbih tadi tu, tak kena pada tempatnya. Kalau kita kata imam salah, kita kata Allahu Akbar, mungkin memang tasbih lah subhanallah macam itu. Tuan-tuan, cubalah kita ambil sudah ringan-ringan ni, mudah-mudahan. Hari ni pun pelajaran kita bukan kepada rukun, bukan kepada wajib, kepada untuk kita dapat tahu je hari ni. Berikutnya, dalilnya ada di atas tadi tentang memberitahu pada imam. Di dalam riwayat yang lain, idza nabakum amran falyusabbihir rijalu wal tusaffiqu an-nisaa. Disebutkan apa? Jika kamu tertinggal dalam solat, jika kamu tertinggal perbuatan dalam solat kamu atas satu perkara, disebut apa? Hendaklah kaum lelaki bertasbih subhanallah dan kaum perempuan bertepuk tangan. Maknanya sebab apa? Tasfiqun. Dalam kitab kita wal tusaffiq. Tasfiq. Kalau perempuan nak beritahu jemaah perempuan yang tertinggal rukun, berpindah ke rukun lain belum sempurna, maka ditasfiqkan perempuan itu, ditepuk tangan macam gini. Ini salah ni, jangan ikut ini. Ini nama tasfiq luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang 1, 2 batal lah sembahyangnya. Imam yang salah, dia penangkat. Ini bukan tempat dia. Dia angkat dah 2, dia pergi tepuk yang jadi 2. Ini pun jadi salah. Ini batal sembahyang ni. Maka perut tangan kanan jumpakan belakang kiri. Ini bagi perempuan lah. Jadi dia tahulah itu salah. Tak bergerak pun ni sebenarnya. Anggota ni saja yang bergerak, insya-Allah lah. Itu diterima kan. Tasbih yang sebenarnya ni. Ni memang kuat ni. Ini kuat ni. Ini memang sedar satu masjid sedar ni. Yang ini yang satu jemaah, maka perut tangan kanan ditepukkan di belakang tangan kiri. Itu tasbih bagi perempuan. Bagi lelaki ditasbihkan. Kan berbeza situ. Apa hukumnya memberitahu imam perkara yang salah itu? Hukumnya atas disebut sunat. Sunat itu ialah sunat yang mustahabbah, dituntut. Disebut tadi dalam riwayat yang lain tentang menyandarkan akan imam, at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa'i. Hadis riwayat yang lain kata apa? Tasbih untuk lelaki dan tepuk tangan untuk perempuan. Okey, tasfiqun. Apa dia? Tepuk tangan. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Kita teruskan insya-Allah. Dari dalil-dalil mengenai kedua-dua perkara di atas, melakukan talqin atau tasbih, itu satu nama, betulkan imam pada bacaan,
membantu imam mengingatkan ayat Quran dan zikir-zikir yang ia terlupa. Satu. Dan tasbih atau tasfiqun, iaitu apa? Menegur imam yang terlupa suatu perbuatan solat. Alhamdulillah. Apa makna talqin ataupun fathun? Dan hin atau fathun ialah kalau dalam sembahyang membetulkan bacaan imam yang salah. Apa makna tasbih ataupun tasfiqun? Tasbih dan tasbih dalam sembahyang ialah membetulkan sekiranya imam kita salah perbuatan. Ada dua kan dalam sembahyang. Satu bacaan, satu perbuatan. Kalau ditanya kita ambil tahu je sebenarnya ni, dia tanya berukah wajib. Kalau ditanya bagaimana keadaan kalau orang perempuan tersalah pada rukun, maka si perempuan bertasfiq, bertepuk tangan tadi. Bagaimana kalau salah pada lelaki, maka bertasbih subhanallah. Bagaimana kalau lelaki salah pada bacaan, maka bertalqinlah, ditalqinkan. Bagaimana kalau perempuan salah bacaan, pun talqinkan juga, ataupun difathunkan, ditunjukkan jalan salahnya. Okay. Menunjukkan pensyariatan untuk, kita habis kat sini, menunjukkan pensyariatan untuk berbuat demikian. Namun begitu, ia perlu dilakukan dengan peraturan-peraturan tertentu. Kita masuk peraturannya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Talqin ataupun fathun, untuk apa ni kalau kita ingat? Untuk membetulkan bacaan. Bagi jemaah perempuan dengan jemaah perempuannya, imamnya salah. Bagi jemaah lelaki dengan jemaah lelakinya, imamnya salah. Ini ditalqin, difathun. Al-Imam An-Nawawi menyebut tiada khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i mengenai qiraah, mengenai doa, mengenai zikir, kata tentang sembahyang, kata tidak khilaf, tidak batal solatnya kalau dia membetulkan orang. Setengah sembahyang tiba-tiba subhanallah, imam tak sujud kedua, imam naik rakaat ketiga, imam tak sujud kedua, imam naik rakaat kedua, subhanallah. Adakah batal? Tidak. Lagi apa? Imam tersalah bacaan, kita sambung bacaan dia, idza jaa nasrullahi wal fath. Okey. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Contohlah, betulkan. Malikin nas, betulkan, sempurnakan. Adakah batas sembahyang kita? Tidak. Doa lah pun tidak. Okay. Tidak membatalkan solat. Dalil bagi pegangan ini adalah hadis berikut. An Muawiyah ibn Hakam Sulami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Hadis riwayat Muslim dalam bab masjid. Nasa'i, hadis Nasa'i juga bermaksud dari Muawiyah ibn Hakam Sulami berkata Rasulullah, ada ia tak ada sabtu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa solat ini tidak boleh diucapkan di dalamnya kata-kata manusia. Kata inna hazihi salata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Dikata tidak boleh diucapkan di dalamnya kata-kata manusia, hanya senya ia boleh di waktu untuk bertasbih sembahyang, bertakbir dan membaca ayat Quran. Memang pun sembahyang kita tersusun daripada apa? Mula takbir, kemudian qiraat Quran, kemudian tasbihnya rukuk, sujud. Itu tasbih semua sekali. Kalau dalam sembahyang kita, dalam kita tasbih sujud, contoh tasbih rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita sendirilah yang bukan nak membetulkan, bukan nak membetulkan orang, kita sendiri. Kemudian kita baca doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Adakah sembahyang kita batal? Tidak. Dan tempat tu pun tempat doa. Contohnya lah, contohnya saja. Contohnya lepas innaka hamidum majid, kita pun baca doa, apa dia doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Contohnya lah, satu je lah kalau kita ambil contoh. Innaka hamidum majid, kita baca doa. Apakah batal solatnya? Tidak. Yang batal, ya Allah, Engkau jauhkan aku daripada azab jahannam. Itu batal. Itu kalam kita. Yang itu batal kerana bahasa kita. Selagi kita guna bahasa doa, bahasa Arab itu tak batal.
Jadi begitu juga nak membetulkan imam yang terlupa dengan qiraat, imam terlupa bacaan, kita betulkan bacaan. Memang tak batal lah. Imam terlupa perbuatan, kita tasbihkan, memang tak salah. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, memang patut pun sekarang kita dah mengamalkan lebih bacaan dalam sembahyang kita. Khususnya macam mana yang disebutkan sampai kepada kita, Nabi sebut apa? Idza faragha ahadukum, kalau seorang kamu telah selesai, sekiranya telah selesai seorang kamu itu, idza faragha ahadukum, selesai apa? Min tasyahhudil akhir, daripada membaca tahiyatul akhir. Itu Nabi sebut begitu. Nabi nak kita buat apa? Falyata'awwadhu billah, dan kamu mohonlah minta perlindungan dari Allah, min arba'in, daripada 4 perkara, dan semua dah amalkan insya-Allah. Itu kan doa tu boleh diamalkan. Tak membatalkan sembahyang. Yang batalkan kita mohon, kita cakap bahasa kita, ya Allah jauhkan aku daripada azab Jahannam. Memang Jahannam lah sembahyang kita. Ya Allah jauhkan aku daripada azab kubur. Ya Allah jauhkan aku daripada fitnah hidup. Kalau cakap Melayu tu memang habis tu. Itu jadi kalam munas. Tidak sah sembahyang dengan kalam kita. Tapi kalau dengan bacaan, dengan doa, tak apa. Yang disebut bahasa lain dan bahasa Arab sebut. Ini dianjurkanlah bagi kita. Zaman sekarang ini memang zaman fitnah. Zaman fitnah gila-gila je. Apa disebut? Nabi kata, dulu lagi dah dinyatakan. Hazal hadis an Abi Hurairah. Kuat daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Idza farata, kalau kamu telah selesai, ahadukum, kita balikkan tu, kalau telah selesai seorang kamu, idza faragha ahadukum, sekiranya telah selesai seorang kamu, min tasyahhudil akhir, daripada membaca tahiyatul akhir, jangan lupa, wal yata'awwad, mohonlah billahi, dengan Allah, min apa, jangan terlupa. Lepas apa? Habis tahiyat, innaka hamidum majid, ambil itu. Jangan terus assalamualaikum warahmatullahi. Lagi-lagi di solat-solat sunat kita, panjangkan, jangan dipendek-pendekkan sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat mentang-mentang dia sunat, yang sunat kita tak buat kerana dia sunat. Awal-awal kita dah tolak doa iftitah, kita tolak dah solat sunat. Yang kedua kita tolak apa? Surah lepas surah Al-Fatihah kita tolak, dia sunat. Kenapa ditolak? Dia namanya sembahyang. Walaupun sembahyang sunat, rukun, syarat, syarat semua sama. Yang disuruh baca semua sama. Jadi walaupun solat sunat, bacalah doa iftitah. Kalau rasa panjang, mulalah daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau tak nak baca Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, baca daripada wajah. Sebab nama doa kita ialah doa wajah. Kalau rasa panjang, salah sunat kan, pendekkan daripada situ. Tapi rasanya tak salah lah kalau kita lebih-lebih masa diri depan Allah. Panjang sikit. Tapi sayanglah, rasa-rasa solat sunat ni macam tak baca doa kita. Solat fardu seorang-seorang pun tak baca, lagi solat sunat lagi tak dibaca. Jangan, kalau boleh kita baca, biar panjang-panjang masa. Lagi dalam solat sunat sendiri-sendiri ini kan. Tadi yang inilah tadi, lihat tentang talqin dan fatihah. Jangan ditinggalkan kalau boleh. Jangan ni tanya ni. Masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah hajat, di situ kan tasbihnya banyak tu, ada 41 kali.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan, Engkau lah ya Allah. Kita rendah diri habis-habislah, mengalahlah kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Mengalah je lah kita. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku ni minadh dhalimin. Ngadu je lah, kita dah salah baca-baca. Kemudian tadi hajatnya tu hati, ada kerjanya hati. Tapi kalau dia nak baca hajatnya tu, kalau nak baca dengan bahasanya doa, tak apa. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunkan aku, sayangi aku, contohlah. Tetapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dah okey, dah betul. Dibaca apa? Allah, ampuni aku, sayangi aku ya Allah. Batal solatnya. Sebab dia cakap bahasa Melayu. Tapi kalau dalam hati, tapi kalau dia sebut bahasa Arab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu bahasa Arab, itu tak apa, itu doa. Nak lintas hati tak apa. Ada juga pendapat mengatakan kalau nak cakap bahasa Melayu, cakaplah mulut tutup. Itu pendapatlah bagi kita. Kita ambil yang jangan cakap bahasa manusia. Cakaplah bahasa doa. Tasbih, mengadulah kita pada Allah. Mengadu sungguh-sungguh. La ilaha illa anta ya Allah. Tiada Tuhan, Engkau lah Tuhan yang layak semua ya Allah. Ini aku ni ya Allah. Kuntu kan minadh dhalimin. Yang zalim kita. Tentu sekarang ni manusia ramai sedang mencari jalan untuk dizalimi. Betul? Siapa dia? Orang yang berani meninggalkan solat. Ini dia betul-betul sedang mencari jalan untuk dizalimi. Besok jangan dia kata Allah zalim. Dia zalim. Dia cari tambang untuk dia dizalimi. Kita nak cari tambang untuk kita dinikmati. Allah. Tuan-tuan juga ada. Jadi lintas hati tak apa. Okey, sini je. Sebelah. Allahumma itu je. Perbuatan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya macam gini. Pada sujud kedua contoh pada sujud kedua. Lepas sujud pertama, okey. Lepas sujud pertama, imam duduk antara sujud baca tahiyat. Tahiyat. Kita betul kita berduduk antara dua sujud. Apa kita nak buat? Imam kena ambil tahu kita sujud. Kita sujud subhanallah. Patut sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Kenapa baca subhanallah? Ingatkan Pak Imam. Imam boleh tengok belakang. Oh sujud. Jadi sujud lagi sekali. Dia macam itu. Ingat, kita nak mengingatkan kita dah buat di tempat yang dia lupa tu. Jangan ingatkan di tempat yang kita belum buat. Kan? Contoh macam gini dah. Imam tadi dah sebut. Duduk tahiyat akhir di rakaat ketiga solat Isya. Makmum yang belakang tu membetulkan subhanallah, tapi semua duduk. Bingung Pak Imam kan. Apa aku nak buat ni? Apa? Subhanallah. Yang apa benda? Jangan cakap apa benda. Benda batal terus. Tengok. Yang nak betulkan tu diri. Dan kita yang tahu, kita diri tak apa. Sebab kita tahu itu rakaat ketiga. Okay? Dan nanti ada tajuk dia. Imam dia handal. Imam handal. Kau cakapkan macam mana pun, aku ini rakaat keempat, aku punya pasal lah. Imam handal pun. Dia kata, walaupun makmum diri, ini tadi imam rakaat ketiga, makmum diri tu bagi tahu subhanallah. Imam tengok diri, aku punya pasal lah, ini rakaat keempat. Dia kuat. Sebenarnya dia sah. Yang diri pula, lah imam tak diri, dia pun turun. Yang turun semua batal. Dia seorang yang sah. Ini kerja dia. Makmum. Dia ada bahasa ni, imam ni kita cakapkan macam mana pun sama ada tertambah atau terkurang. Dia punya pasal lah, dia punya handal dia ni. Tapi sepatutnya dia ditunjukkan ikut lah. Kenapa handal sangat? Dia naik rakaat kelima, semua makmum tak naik. Subhanallah. Tengoklah kenapa. Subhanallah. Imam semua kat bawah, memang dia turun lah. Tapi kata, ini rakaat keempat aku, pada rakaat kelima. Sebenarnya sah. Kita yang duduk pun semua naik, semua batal. Apa pasal pergi naik pula? Imam naik. Imam disegapkan tak ada no, aku ikut imam. Yang naik semua batal. Ini saudara sah. Imam kuat.
Sama ada terlebih atau terkurang. Kuat dia. Tapi bila dah diberitahu, dia kena ambil bahagian, namanya kena ambil. Kalau dalam urusan pentadbiran, orang bawah cakap ikut dia juga, jangan tak ikut. Okey, macam itu saja. Jadi kita tahu kita berada di tempat yang betul, baru kita betulkan. Jangan kita belum pergi ke tempat yang betul, kita betulkan. Memang menjauh-jauh nanti Pak Imam dibuatnya. Okay, ada lagi tak? Okay. Bila ada yang tanya tu, siapa nak tanya insya-Allah. Okay. Jadi doanya dengan bahasa kita, bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Dan apa lagi? Di situ untuk doa yang lebih-lebih lagi, maka dalam salah-salah sunat kita munajat yang panjang-panjang. Nabi pun merajuk kepada Allah tak putus-putus. Apa dia? Ini sentuh betul-betul amalkan insya-Allah kan. Setiap kali rukuk, setiap kali sujud, selepas Nabi puji Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pada rukuk kan, maha suci engkau ya Allah, engkau yang maha agung dan engkau yang selayaknya dipuji. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau yang agung, wa bihamdi, memang engkau lah yang dipuji. Kemudian tu Nabi tak cukup dengan puji Allah itu. Apa Nabi puji lagi? Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah, engkau lah Tuhanku. Nabi puji lagi ke? Tak cukup lagi, tak cukup. Wa bihamdika, dan kepadamu lah aku puji. Baru Nabi mohon Allahumma ghfirli. Tengok Allah, Nabi merayu-rayu pada Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dah puji maha suci engkau yang maha agung ya Allah, engkau lah yang memang layak dipuji. Dia puji lagi sekali, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allahumma rabbana, engkau lah Tuhanku ya Allah. Apa lagi sebut? Wa bihamdika, dan engkau lah tempat aku puji. Baru dia mohon. Apa dia mohon? Satu dia mohon, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ini bacaan Nabi selepas tasbih rukuk, tasbih sujud. Sebelum salam, Nabi perintah kita, Nabi minta kita sunat aja, nak buat boleh tak buat tak apa. Jangan lupa dunia dah nak habis, fitnah gila-gila, penyakit subhanallah. Maka mohonlah, kita bukan ahlinya yang tak diazab kubur. Kita takut kita jadi ahli yang diazab kubur. Kita bukan ahlinya yang tak diazab neraka. Kita takut kita ahli yang diazab neraka kan. Jadi mohonlah, Nabi mohon sungguh-sungguh supaya jangan ada satu pun umatnya tercicir daripada lepas sangkut di kubur dengan sebab azab, sangkut di mahsyar, sangkut di neraka dengan sebab azab. Maka diajar kita hadis surah Abi Hurairah yang semua dah amal insya-Allah, innaka hamidum majid. Jangan bagi salam, doa dulu dalam hati, ya Allah jauhkan aku daripada azab Jahannam. Tak boleh nak cakap, tak hafal bahasa Melayu, contohlah dalam hati, ya Allah, dalam hati minta Allah jauhkan azab Jahannam, minta Allah jauhkan azab kubur, minta Allah jauhkan daripada fitnah kehidupan, masih hidup banyak fitnah, gila punya fitnah, dan fitnah paling dahsyat, ya Allah jauhkan aku daripada seburuk-buruk fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azab Jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan yang keempat, wa a'udzubika min syarri, teruknya, rosaknya syarri itu pada fitnah Masih Dajjal. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Tuan-tuan juga kita sambung di muka surat 99, peraturan melakukan talqin Fatihin lagi sekali ya. Kita maju ke situ. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan berkat doa majlis ilmu pada hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah di hujung-hujung Rajab. Mohon lagi jangan berhenti-berhenti. Mohon apa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nanti malam, bangun malam, kita ubah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna. Satu rumah semua dapat, ya Allah Engkau ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah sayangi kami semua ya Allah. Dan ya Allah Engkau jadi kami semua sebagai hamba-Mu yang bertaubat dan terima taubat kami. Aku lupa lihada, na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qouli hadza wa nastaghfirullah azim li wa lakum. Minta maaf kita lambat berhenti, bila lambat subuh jadi lambat berhenti ya. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya tuan-tuan dan puan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.